Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Saudara pengurusi, Ustaz, Dev Hormat, para pensyarah, sidang hadirin hadirat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan satu topik tentang the message from Assad's reformist exegesis. This lecture will be probably a combination of both in English and Malay because of the existence of some international people within the audience. So I guess it's probably better, mungkin lebih sesuai sekiranya bahasa yang digunakan itu adalah kedua-dua bahasa Melayu dan Inggeris. Walau bagaimanapun, slide saya adalah di dalam bahasa Inggeris dan saya telah pun menyediakan kertas kerja yang telah pun dihantar kepada semua mereka yang telah register untuk seminar ini. Dan kepada mereka yang tidak register, just walk in audience, saya harap dapat memberikan email anda kepada sekretariat kita dan kita insyaAllah akan menghantar kertas kerja kita to all of you. Apa yang menarik tentang Muhammad Assad ialah beliau bukan dilahirkan daripada sebuah keluarga Muslim. Beliau dilahirkan dalam sebuah keluarga yang berdarah Yahudi, yang berasal daripada sebuah bandar di Poland yang pada ketika itu di bawah wilayah jajahan takluk Austria. Dan beliau adalah seorang yang dikenali sebagai pengembara yang mengembara melintasi benua Eropah, Afrika dan Timur Tengah dan Asia. Dan beliau menghabiskan masanya yang begitu banyak di dalam perjalanan pengembaraan beliau, menghabiskan masa yang lama di semenanjung tanah Arab umpamanya untuk bersama-sama dengan badui yang hidup di padang pasir kerana ingin untuk mempelajari bahasa Arab dalam bentuknya yang tidak berubah sejak daripada zaman Nabi SAW. Begitulah keinginan beliau. Dan sepanjang pengetahuan saya, tidak ramai ulama yang mempunyai pendirian yang sedemikian rupa. Yang diantaranya kemungkinan adalah Imam Syafi'i itu sendiri, yang mempelajari bahasa Arab daripada sumbernya yang tidak tercemar, sumbernya yang asal. Dan kita mengetahui bahawa Muhammad Assad adalah orang yang telah memeluk agama Islam pada usianya yang muda. Dalam arti kata yang lain, beliau adalah seorang Islam hampir sepanjang hayatnya. Walaupun sebelum beliau memeluk Islam, beliau telah mendapat gambaran yang sedemikian daripada mereka yang Muslim, tetapi yang apabila berbincang dengannya mengatakan, you are actually a Muslim, anda sebenarnya seorang Islam. Inilah gambaran Muhammad Assad. Dan begitulah keteguhan beliau dalam mempelajari ilmu agama yang melintasi sekian banyak benua. Dan menghabiskan 17 tahun daripada usianya untuk menulis tafsirnya yang terkenal, iaitu The Message of the Quran. Dan kita dapati bahawa beliau ada di kalangan sesetengah pengkritik yang menulis, yang mengatakan bahawa Muhammad Assad menulis Al-Quran ini berdasarkan terjemahan daripada dictionary, Arabic English Dictionary. Yang saya merasakan kritikan-kritikan yang sedemikian adalah merupakan kritikan-kritikan yang tidak berpijak di alam nyata, daripada orang yang tidak mahu untuk mengkaji dan melihat sejauh mana pengorbanan Muhammad Assad untuk mendalami ilmu-ilmu Islam. Dan beliau sebelum daripada menulis tafsir Quran beliau telah pun menghabiskan masa beliau bertahun-tahun semasa berada di benua India untuk menulis huraian kepada Sahih Al-Bukhari. Malamnya yang sampai kepada kita hanyalah satu jilid daripada usaha beliau itu, sedangkan jilid-jilid yang lain dan tulisan-tulisan yang lain dalam bentuk manuskrip yang belum sempat untuk dipublishkan, yang belum sempat untuk diterbitkan, telah pun dihanyutkan oleh sungai semasa berlakunya
pertentangan kaum yang hebat semasa pemisahan di antara benua India dan Pakistan pada ketika itu. Oleh kerana itu, kefahaman beliau tentang as-sunnah itu adalah satu kefahaman yang mendalam, kerana beliau bukannya menulis Al-Quran tanpa memahami sunnah, tetapi beliau memahami sunnah dan kemudiannya menulis tafsiran kepada Al-Quran itu sendiri. And this has to be pointed out, kerana banyak kritikan yang ditujukan kepadanya adalah kritikan-kritikan yang tidak berasas, walaupun datangnya daripada orang-orang yang dianggap berilmu. Dan yang menjadi tujuan, he dedicated the message, yang menjadi tujuan ditulis huraian Al-Quran ini adalah for people who think, kepada mereka yang berfikir, ataupun seperti mana ayat-ayat yang dibaca oleh qari kita tadi, liqaumi yatafakkarun, kepada mereka yang berfikir. Kerana apa yang dikehendaki dan ditekankan adalah menggunakan anugerah yang diberikan oleh Allah itu sendiri, iaitu our own rational faculty, akal yang diberikan oleh Allah dan reason yang ada di dalam diri kita ini untuk mengetahui apakah yang dikehendaki daripada tujuan Al-Quran diturunkan itu sendiri. Dan inilah tema di mana Asad kembali meninjau berkali-kali di dalam penafsirannya. Menurut Muhammad Asad, apa yang penting untuk dikatakan adalah setiap orang mesti berusaha untuk memahami Al-Quran itu sedaya upayanya. Dia mesti berusaha untuk memahami Al-Quran itu sedaya upayanya, membaca Al-Quran seakan-akan Al-Quran itu diturunkan kepada dirinya dan bukannya diturunkan kepada orang lain. Dan inilah tema yang paling penting dalam konteks yang sama. Kalau kita membaca tafsir Al-Fatihah oleh Syahid Imam Hasan Al-Banna, kita juga akan temui perkataan yang lebih kurang sama maknanya, iaitu Imam Syahid Hasan Al-Banna mengatakan bahawa dalam membaca atau dalam kita mengenali atau melazimi Al-Quran itu sendiri, hendaklah kita membaca dan terus membaca untuk memahami maknanya, tanpa lebih dahulu melihat kepada tafsiran-tafsiran yang dibuat oleh manusia, tetapi melihat kepada teks-teksnya yang asal dahulu. Dan apabila kita mendapati kesukaran, barulah kita merujuk kepada tafsiran-tafsiran yang telah dibuat oleh manusia. Ataupun dalam kata lain, apa yang ditegaskan oleh Muhammad Asad adalah seperti mana yang dikehendaki oleh Al-Quran itu sendiri, iaitu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bermujahadah pada jalan kami, nescaya kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Inilah yang dikehendaki. Inilah sifat yang dikehendaki, iaitu berusaha sedaya upaya untuk mempelajari Al-Quran dan kemudian memahami Al-Quran itu tanpa bergantung kepada apa-apa tafsiran yang lain dahulu. Konsep yang asas yang harus kita cuba untuk terapkan, terutama apabila kita sedang mendekati Ramadan. Kerana itu tidak ada gunanya, seperti mana yang ditegaskan oleh Muhammad Asad, akan sikap atau sifat bertaklid membuta tuli, a blind imitation, yang tidak akan membawa ke mana-mana. Kerana sifat taklid ini adalah sifat yang ditentang oleh Al-Quran. Kerana Al-Quran meminta kita untuk berfikir dan bukannya untuk bertaklid. Dan asasnya adalah seperti mana yang disebutkan di dalam Al-Quran, iaitu wala taqfu jangan kamu mengikut apa yang kamu tidak ada knowledge atau pengetahuan tentangnya. Wala taqfu laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikut sesuatu yang kamu tidak ada ilmu pengetahuan tentangnya, kerana sesungguhnya inna as-sam'a, sesungguhnya pendengaran kamu, wal basara, penglihatan kamu, wal fuada, dan hati-hati kamu akan dipertanggungjawabkan terhadap segala sesuatu. Dan inilah yang ditekankan, betapa perlunya kita untuk menggunakan fakulti pemikiran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita untuk berfikir dan bukan bertaklid membuta tuli. The message yang ditulis oleh perutusan yang ditulis oleh Muhammad Asad ini ditujukan, seperti mana yang telah saya katakan tadi, kepada mereka yang berfikir. Kerana itu, apa yang ditegaskan oleh Muhammad Asad adalah pemahaman daripada ayat-ayat yang awal tentang kejadian Adam itu sendiri, terutamanya di dalam ayat-ayat yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah daripada ayat 31 hingga ke 33.
yang menceritakan tentang keupayaan manusia untuk berfikir. Itulah yang menaikkan taraf manusia mengatasi daripada para malaikat. Kalau kita melihat kepada ayat 31 di dalam surah Al-Baqarah, disebutkan wa'allama Adama asma'a kullaha, dan kami telah mengajarkan, imparted untuk Adam, mengajarkan kepada Adam akan kesemua nama-nama segala benda-benda. Dan apa yang dimaksudkan di dalam perkataan ini adalah keupayaan Adam untuk mewujudkan di dalam dirinya apa yang dikenali sebagai conceptual thinking, the ability to think conceptually, konsep untuk berfikir dengan menggunakan akal. Dan kalau kita lihat atau cara daripada sesudah Allah memberikan keupayaan kepada Nabi Adam untuk berfikir secara yang sedemikian itu, maka kemudian ia dibawa kepada satu majlis yang dengannya berada bersama-sama para malaikat, dan Allah bertanya kepada mereka soalan yang sama, dan kemudiannya para malaikat menjawab, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya, maha suci engkau wahai Tuhan, tidak ada pengetahuan bagi kami melainkan apa yang engkau berikan. Sesungguhnya engkaulah yang engkaulah yang maha bijaksana, dan maha mengetahui. Kerana itulah, sesudah itu maka Allah menyuruh para malaikat itu, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah menyuruh para malaikat itu untuk sujud kepada Adam sebagai tanda penghormatan yang menunjukkan kelebihan manusia yang dijadikan oleh Allah itu, walaupun dikatakan akan menumpahkan darah dan sebagainya, tetapi kedudukan mereka itu adalah lebih tinggi daripada para malaikat. They higher than any other celestial beings kerana keupayaan mereka to form conceptual thinking dan akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu amatlah mengecewakan apabila wujudnya di kalangan umat Islam golongan yang tidak mahu menggunakan akal untuk berfikir, melainkan lebih suka untuk bertaklid kepada manusia yang lain dan hanya memilih pendapat-pendapat orang tanpa menilai kebenaran pendapat-pendapat yang tersebut dan tanpa menilai di mana letaknya kebenaran itu sendiri. Dan di atas keupayaan ini jugalah, keupayaan ini jugalah manusia dijadikan oleh Allah sebagai khalifah di atas muka bumi ini, sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Dan seperti mana oleh kerana setiap ayat Al-Quran itu ditujukan kepada akal fikiran manusia, maka sepatutnya setiap ayat Al-Quran itu boleh difahami. Setiap ayat Al-Quran itu boleh difahami. Dan inilah yang cuba untuk diusahakan oleh Muhammad Asad untuk menerangkan agar tidak ada percanggahan di antara apa yang ada dalam Al-Quran termasuk dengan apa yang diketahui melalui ilmu-ilmu sains moden dan sebagainya, di mana tidak sepatutnya berlaku sebarang pertelingkahan di antara kedua itu. Maka mari kita melihat apakah kaedah yang digunakan oleh Muhammad Asad. Saya tidak akan menggunakan saya tidak akan membentangkan kertas kerja ini seperti mana pembentangan masters ataupun tesis PhD dan sebagainya yang akan mengkaji metodologi dan sebagainya. Tetapi apa yang saya ingin tekankan adalah terus kepada apakah yang ingin disampaikan oleh Muhammad Asad di dalam tafsirnya. Dan saya rasa ini lebih menarik daripada melihat kepada kaedah-kaedah akademik dalam menilai sesuatu penulisan itu. Kerana kalau untuk menilai telah pun ada di kalangan audience kita lecturer yang telah pun menulis tesis masters beliau tentang Muhammad Asad ini.